955. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita telah mendengar tiga macam yang menunjukkan seseorang itu tertipu. Jadi kita sambung. Disebut di sini tandanya orang yang menghadap kepada Allah Ta'ala itu juga tiga macam. Jadi semalam orang yang tertipu, tertipu ni dia tak perasan dia kena tipu. Jadi hari ini disebut di sini kita tengok pula orang yang hidup dia ini ada ikatan dengan Allah Ta'ala. Dia boleh cek diri dia sendiri, dia ini terikat dengan Allah Ta'ala. Kehidupan seharian dia itu setiap detik dan ketika ada tak menghadap Allah Ta'ala. Jadi di situ dia ada tiga tanda. Pertamanya, hatinya digunakan untuk berfikir. Hati dia tu yang Allah Ta'ala bagi hati kepada kita, kita gunakan untuk berfikir. Berfikir sama ada fikir macam mana nak baiki diri, ataupun fikir macam mana kita nak sampaikan Islam ini pada orang lain, supaya orang lain juga boleh menerima Islam dan menikmati Islam itu macam kita nikmati. Sebab Islam yang kita nikmati ini tuan-tuan, kalau kita hayati betul, kita terasa nikmat dia. Timbul persoalan orang rasa nak lawan Islam ke, ataupun tak nak lawan pun dia rasa tak payah ada pun tak apa Islam dalam hidup dia. Timbul perasaan itu sebab dia tak hayati. Dia tidak menghayati Islam itu sendiri. Apa jua benda yang kita tidak hayati, dia tak akan terasa nikmat. Dia kena, maknanya kena rasa benda itu, kena, orang panggil kena sentuh badan. Jadi Islam ni dia bukan sentuh badan, dia sentuh badan dan juga roh. Tetapi yang lebih penting, roh itu mesti tersentuh dengan Islam, baru dia terasa nikmat Islam tu. Macam gula, kena ambil gula tu letak lidah. Kalau dia main cerita gula ni bagus, tak ambil langsung letak lidah, itu yang kita duduk menyampah gula. Tapi gula ni tak ada masalah sebab kita daripada kecil sampai besar. Tapi nak ceritanya nikmat sedap gula tu duduk pada bila tersentuh di lidah. Itu saja. Baik. Jadi hati kita ni kita guna untuk berfikir. Fikir macam mana nak suruh diri kita ni jadi baik. Fikir. Lepas tu kalau kita dah jadi baik, Islam kata nama jadi baik ni dipanggil soleh. Manusia yang soleh, orang soleh, itu maknanya baik. Dari sudut agamanya, dia nak supaya kita ni jadi soleh satu, dan kita kena jadi muslim. Kita kena jadi soleh, ia jadi baik. Jadi muslim tu apa dia? Muslim ni artinya kena baiki orang, supaya orang lain pun jadi baik juga. Ini yang dinamakan kerja kita hablum minallah wa hablum minannas. Jadi diri kita ni jadi manusia yang soleh, sehingga kita jadi baik. Okey, mana kita dengan Allah Ta'ala cantik. Kita juga nak supaya orang lain pun hubungan dia dengan Allah Ta'ala baik. Jadi ini dinamakan muslim. Muslim ni baiki. Soleh, kita lah soleh. Lepas tu muslim nak baiki orang lain. Nak supaya orang lain juga menikmati Islam macam kita nikmati. Sama ada orang lain itu nama dia Islam, tapi yang masih lagi jauh dengan Islam, kita nak suruh dia rapat dengan Islam. Ataupun yang langsung tidak Islam, tapi nak suruh dia ni sayang kepada Islam. Sayang. Yang ini saya selalu tekankan, bahawa kita ni tuan-tuan kena tengok, terutama sekali para pendakwah, para pejuang Islam atas nama dia pendakwah ke, ustaz ke, ataupun pejuang Islam dalam jemaah Islam ke, parti Islam, harakat Islam, dia kena tengok sejauh mana dia ada satu usaha nak suruh orang tu follow Islam ataupun mempertahankan Islam. Kalau sekiranya orang masih lagi, orang panggil tidak minat dengan Islam, kita dah pejuang Islam tapi orang tak minat, bercakap orang makin lagi.
Itu kena tengok ada masalah tu. Ya, ada masalah. Ya. Sebab tu saya selalu sebut kepada tuan-tuan, kalau orang tak mari surau masjid, saya tidak menyalahkan kepada orang yang tak mari surau masjid. Kadang-kadang kita kena ambil juga satu reserve lah, bahawa orang tak mari surau masjid itu kadang-kadang kerana pendakwah tu sendiri, ya, pendakwah, ustaz tu sendiri, tok guru tu sendiri. Kalau awak jenis duduk pondok pula, dia cara pondok dia tak ada dakwah, mengharapkan orang mari belajar di pondok, okey. Tapi atas nama nak pergi keluar tak ada, nak suruh orang minat pada Islam mari. Sebab tu bila dibuat Islam itu diceritakan di tempat yang awam, khalayak ramai. Contohlah buat di Cokir Road, cuba buat ceramah di situ. Kadang-kadang bila buat ceramah begitu, orang pula komen, tak ada tempat ke masjid? Masjid ada. Padahal ceramah tempat itu lebih baik daripada maknanya kita berceramah dalam masjid yang daripada dulu sampai sekarang kita kena dah keluar, kena patut keluar. Dan sepatutnya kena bagi keizinan. Dia ada masalah dia. Bila nak buat ceramah di luar, macam di tempat-tempat yang terbuka, kena minta permit, itu payah pula. Ada masalah juga. Kadang-kadang ada persatuan jemaah ke harakat Islamiah ke minta nak buat ceramah di tempat yang terbuka, tapi dia melibatkan permit pula. Tidak dibenarkan juga. Pendakwa dah okey, tapi pihak berkuasa pula tidak boleh, tidak okey. Jadi menyebabkan Islam itu jadi terkurung dalam masjid. Kita tak boleh nak keluar sikit ada masalah. Jadi yang ini yang kita kena fikirkan, macam mana kalau boleh semua pakat bersatu dah. Pihak yang ada kuasa, okey, benar lah. Lepas tu hatilah apa dia cakap. Kalau rasa tak betul ke, menyentuh kerajaan ke apa dia, okey, bagi warning, tak ada masalah. Tapi janganlah sampai sekat, oh ini tak boleh, tak boleh. Tapi kalau buat sambutan Hari Merdeka ke Tahun Baru, boleh pula. So perbezaan yang jauh lah. Kita tahu dah kalau sambutan itu merosakkan habis anak dara kita apa benda, tapi dibenarkan, tak ada masalah. Diberinya permit, diberinya apa segala-galanya, kemudahan. Kemudahan kerajaan. Jadi hak ni kalau boleh lah, kalau boleh kita dapat baiki, kuku ada di kalangan tuan-tuan yang ada kuasa ni lagu tu, baiki lah, masuk dalam syarat. Kerja buat masuk dalam syarat, benda baik ni dapat pahala. Nombor dua, jenis orang yang jenis ada hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala, hati dia ataupun diri dia itu sentiasa menghadap Allah Ta'ala. Yang keduanya, bukti yang keduanya, duduk pada lidah dia sentiasa berzikir. Dia punya lidah tu sentiasa berzikir. Berzikir ni duduk mana pun boleh. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Orang yang ingat Tuhan ni qiyaman wa qu'udan. Sama ada dia duduk dalam keadaan berdiri ke, wa qu'udan, duduk ke, wa 'ala junubihim, balik. Maknanya dia punya lidah dia tu dalam apa jua keadaan, pendek kata dia boleh dikategorikan sebagai lidah yang sentiasa berzikir. Bukan bermakna berzikir itu sampai tak bercakap dengan manusia, time tak bercakap, dia berzikir. Bila bercakap dengan manusia, dia tak berzikir. Kalau dia bercakap pun benda baik, dah zikir juga. Bercakap benda baik ni pun dia zikir. Bercakap dengan bini, bergurau apa benda dengan dia, borak, senang hati isteri, zikir. Kita jangan fikir zikir ni sebut la ilaha illallah subhanallah ke istighfar. Lidah kita bercakap baik saja zikir. Dengan pekerja, nampak pekerja tak betul, nasihat. Nasihat tu zikir. Adil nasihat. Agama nasihat. Jadi kalau kita faham zikir tu macam tu, kita sentiasa baik. Kalau tidak zikirnya apa dia mengumpat, fitnah. Itu cara orang melebihi hak. Dia ada hak dia boleh, ada hak tak boleh. Hak tak boleh tu kita pergi juga buat. Dan bila terbuat, kita tak berzikir, balas balik dengan zikir untuk menghapuskan dosa kita mengumpat tu tadi dengan cara istighfar. Dia macam tu. Jadi Islam bukannya payah sangat. Kalau terbuat benda tak istighfar. Baik, yang ketiga, badannya untuk beramal.
Jadi badan untuk beramal, yang ketiga, tanda yang ketiga bahawa orang itu diri dia itu ada ikatan dengan Allah Ta'ala. Jadi badan dia untuk beramal dan juga untuk melakukan ibadat, ini pun kita kena faham, kena ingat molek bahawasanya apa jua pergerakan kita, jika baik, baiklah. Dalam hidup kita ni dia tak akan ada kosong. Dalam kitab Ihya Ulumuddin pun dia ada sebut benda ni. Kamu buat satu benda je, sama ada kiri, kanan atau kanan. Okey, kita buat contoh yang saya selalu buat contoh cukup mudah. Hari cuti kita ni pergi jalan ziarah, pergi ziarah rumah kawan kita. Niat ziarah nak menghubungkan silaturahim, teringat pada kawan lama tak jumpa. Daripada rumah tu bersiap, daripada bersiap dengan mandi apa benda semua, dengan pakaian, lepas tu pergi start kereta, semuanya itu dikira oleh Allah Ta'ala dapat pahala. Sebab tu tuan-tuan, sebelum ni saya ingat bila ya, baru 3-4 hari lepas minggu lepas ni, dia kunci di situ. Kemanisan kita dalam beribadat ni, dalam kehidupan ini duduk pada niat. Tuan-tuan nak pergi ziarah kawan, nak balik kampung, untuk apa balik kampung? Kalau ada mak ayah, confirm nak ziarah mak ayah ni sebab ialah sekarang dah ada cuti Sabtu Ahad. Tahun ini tak silap saya ada 11 kali cuti yang jenis Sabtu Ahad Isnin atau Jumaat Sabtu Ahad. Tu 11 kali. Yang ini lagu tu. Dia berdiri 3 hari. Jadi dia ini kena rancang lah untuk buat benda baik. Balik tengok mak, confirm lah itu satu ibadat yang besar. Tidak, mak pun suka tengok anak balik, cucu balik, menantu balik. Gembirakan hati mak. Katakan mak tak ada, tapi balik nak menghubungkan silaturahim dengan adik-beradik pula. Hak mana duduk kampung. Ada mak saudara 2-3-4 orang, adik-beradik pun ada 2-3 orang. Mak panggil tak makan gaji, ini duduk kampung menoreh kau benda. Balik tu pula ada niat nak bagi sendiri dua. Tak? Serata dua lah kepada adik-beradik yang mana nasib dia tidak baik. Aku ni baik, dan saya selalu sebut juga kadang-kadang nasib kita baik ni kerana kakak kita, abang kita yang korbankan diri dia tak belajar supaya kita boleh belajar. Kenapa kita harus melupakan mereka di kampung? Ini saya tengok memang kita tak ramai yang jenis tak ingat langsung pada kakak-kakak dia, abang dia, yang tak jadi orang panggil tak jadi orang. Tak jadi orang tu dia cerdik, cuma dia mengundur diri, berkata ayah tak apalah ayah, saya berhenti belajar bagi adik-adik. Tiba-tiba adik-adik ini jadi orang, tak ingat langsung pada kakak dan abang tu. Okey. Jadi balik tu daripada rumah berapa jauh? 2 jam perjalanan. 2 jam Tuhan bagi pahala. Betul kan niat? Betul kan niat? Nak pergi bayar hutang, pahala. Tapi kalau tak ada niat, jadi kosong, tak dapat pahala. Kiri tak dapat pahala, kanan dapat pahala. Jadi dengan sebab itu, badan kita yang dikatakan digunakan untuk beramal ni tuan-tuan, kalau kita hayati betul-betul, kita akan jadi rasa hidup kita ni seronok. Hak jenis kita direct lah. Kita beramal, sembahyang bang itu dipanggil formal, nampak. Kita pun diajar daripada kecil sampai ke besar nak sembahyang ada niat. Tapi yang jenis buat benda-benda yang macam saya sebut tadi, kita jarang diajar. Tuan-tuan ingat mandi biasa, kalau tak ada niat, habis. Kalau tuan-tuan bersetubuh dengan isteri, dengan suami, bangun pagi besok tak ada niat, mandi biasa, benda hadas besar tu tak hilang. Itu power niat. Padahal mandi biasa, basah badan, sabun elok bersih, nak kira angkatlah apa tu hadas, tapi tak kena niat benda tu. Jadi hak mandi ada niat pun basah sabun dulu juga. Cuma perbezaan dia ialah duduk pada niat. Ketenangan jiwa mari bila niat tu betul. Itu kalau boleh tuan-tuan ingatlah, niat kena ejak betul-betul. Hak ibadat itu yang berkaitan dengan ibadat sembahyang bang itu dia ada gangguan sikit. Niat cuba nak betul mari gangguan, syaitan ke iblis pun itu kena pandai-pandai. Sebab itu kita kena sentiasa duduk di dalam majlis ilmu
supaya kita punya niat sentiasa cantik dan betul. Ya. Syaitan mari ke mana pun kita lawan, kita fight dia sehingga betul. Ya. Mari surau masjid bukan kerana nak tunjuk ke orang agama tak ada. Aku mari. Ya, pertama sekali aku ingat muda-muda dulu aku tak pernah mari. Aku mari. Bila mari syaitan pula nak ganggu. Okey. Asalnya mungkin kita layan. Tapi bila mari dengan kuliah apa ni, ustaz tu cakap lagu ni, ustaz tu last kali alhamdulillah betul. Bila betul tu mari ketenangan jiwa. Kena ingat niat. Baik. Sedang orang yang menipu dirinya ada 3 tanda. Jadi hak semalam kita bincang orang yang tertipu, saya dah sebut orang yang tertipu ni dia tak perasan dia kena tipu. Ya. Dia tak perasan dia kena tipu. Kadang-kadang dia tertipu dengan umur, banyaknya umur lah. Ya. Dia tertipu dengan umur dia. Orang muda berasa tak apalah, baru umur 30 tahun, duduk congok-congok ramai nak matinya umur 60 tahun, ada 30 tahun lagi. Hari apa ya saya, hari Senin saya balik kampung. Adalah keluarga dia cerita dia kena kejiman ni. Saya cerita kat dia, saya dah mari dah kata benda tu. Mula-mula tak sedar, tak tahu ada kejiman ni. Satu hari tu cek tengok 30.8. Saya sendiri, sebab tu saya banyak tak hati kuliah tu. Saya cuba balancekan balik. Bila kita sedar tu kita balance dengan cara yang hospital lah, cara kita jaga kita. Lepas tu balance balik, bertenaga balik. Buang kecil pun dah okey, maknanya subuh je kita buang kecil. Boleh, benda tu boleh balance. Tapi kita balance ikut cara agama ni, dia ada kesan lebih cepat. Ya. Kalau tidak buang kecil kan orang benci mana ni, buang kecil dia malam tu 2, 3, 4 kali. Betul tak? Tapi bila kita coba balancekan balik alignment dia tu, dia normal balik. Tapi orang yang keluarga saya yang kenciman ni, ini saya nak cerita tertipu. Bila kenciman ni, kita ingat kenciman ni darah tinggi, limah jantung ni, kita punya otak kita lah duk ingat tak lama dah. Aku ni tak lama dah nak pergi. Baguslah mari berlagu tu bagus. Tapi saya nak ceritanya saya sendiri ni, bila dengar cerita daripada keluarga saya yang kejiman ni, saya tahu dia kejiman ni, tapi tak tahu bila dia kejiman ni. Oh, dia kata abang kejiman ni dah 23 tahun dah. Maknanya dia tahu dia kejiman ni tu, dia boleh hidup 23 tahun lagi. Jadi saya kata kalau lagu tu saya pun lambat lagi mati. Saya ingatkan saya tak lama dah nak mati. Tapi nak cerita tertipu. Sebab dia tengok dia 23 tahun kejiman ni tak mati, kita mari otak kita pecah. Saya cakap dengan dia, saya lambat lagi nak mati. Dah 23 tahun kena start daripada kejiman ni tu 23 tahun dah dia kata. Jadi ini yang dikatakan tertipu dengan umur. Sedangkan mati ni tak tentu. Jadi itu bahagian tertipu. Yang ini ada 3 tandanya. Ini orang yang menipu diri dia sendiri. Maknanya dia tipu diri dia sendiri. Dan dia sedar hak tertipu itu kita tak perasan. Ya tak? Kita tak perasan kita tertipu. Baik. Nombor 1 dia kata memuaskan syahwat dan berasa aman dari sana. Orang yang buat benda yang tak elok ni, sama ada memuaskan syahwat dia tu dengan syahwat yang dikatakan syahwat seks, dia buat tu dia rasa salah. Sebab tu Nabi bila ada orang mari jumpa dia, bertanya kepada dia, dia nak berzina, Nabi tanya dia balik. Sebelum aku nak kata boleh ke tak boleh, aku nak tanya, kalau ada orang nak berzina dengan bini kau, boleh tak? Oh, tak boleh. Kalau ada orang nak berzina dengan mak kau, oh, tak boleh. Dengan kakak kau tak boleh, dengan anak dara kau tak boleh. Oh, lagu tu, kalau lagu tu, macam mana kau nak berzina dengan orang lain? Maknanya orang lain pun lagu tu juga. Jadi maknanya bila Nabi tanya, dia tahu bahawasanya kerja berzina tu dia sendiri tak suka. Dia tahu. Ini maknanya dia apa ni orang panggil, dia menipu diri dia sendiri. Kalau dia buat juga artinya dia menipu. Dia buat juga benda apa dia? Benda yang dia tahu benda ni aku memang tak suka, dan orang lain pun tak suka.
Kenapa aku harus buat? Jadi di sini dia kata orang yang menipu dirinya sendiri itu ada 3. Pertama, memuaskan nafsu syahwat dia, dan kedua sama. Semalam saya dah cerita bagaimana saya cerita semalam satu orang, ialah namanya, saya tak cerita kes dia, cuma saya cerita perangai dia. Time diajak pakai jubah, dia pakai jubah. Ajak mari surau, ajak qiyamul lail pun dia ikut. Tapi kalau tak ajak, sembahyang pun tak buat, baca Quran pun tak, qiyamul lail lagi, sembahyang 5 waktu pun dia tak buat, tak diajak. Tapi salah satu daripada ikut kawan orang yang rapat sangat dengan dia kata salah satu daripada perangai dia ialah dia suka melayani diri dia untuk melakukan benda-benda yang tak elok dengan perempuan. Itu dia. Jadi kawan dia tu menjauhkan diri lah, bila dia dah tahu, dia tengok dengan mata kepala sendiri, menjauhkan diri kepada dia. Baik. Ini dia boleh buat, dan benda tu tak berubah sampai sekarang. Inilah dia yang dikatakan manusia yang tidak baik. Dia kena berubah. Salah tu buat salah, tak ada masalah lagi. Buat apa sekalipun salah, tak apa. Tapi kena ada perubahan. Macam kalau minum arak ke, judi ke, zina, ini dipanggil dosa manusia dengan Allah Ta'ala. Itu dosa. Sebab tu dosa manusia dengan Allah Ta'ala ni, hukuman dia berat, tapi dia ada etika dia. Kalau berzina, hukuman dia apa dia? Rejam ataupun sebat 100 kali, berat. Hubungan dipanggil dosa kita dengan Allah, tapi melibatkan manusia. Boleh faham? Dosa dengan Allah, dia kategori dia zina, minal, dosa dengan Allah, tapi dia ada melibatkan dengan manusia. Arak dia melibatkan manusia, sebab dia ada kalanya dia boleh mencederakan orang lain. Sebab itu mana kita dengar cerita yang Ustaz ada cerita, bagaimana orang yang dipilih minum arak ke, ataupun berzina ke, dia bunuh orang. Last sekali dia pilih minum arak, tapi dengan minum arak tu berzina pun dia buat, lepas tu bunuh orang pun dia buat. Itu arak. Sebab tu arak dosa dengan Allah, tapi melibatkan manusia. Zina dosa dengan Allah, tapi melibatkan dengan manusia yang lain, melibatkan dengan kelahiran manusia yang lain. Maknanya dengan perempuan satu, dengan kalau lahir anak, lahir bayi, dah lahir satu manusia yang tidak ada siapa yang tak bertanggungjawab. Maka oleh kerana begitu juga mencuri, dosa dengan Allah tapi melibatkan manusia. Maka bila dosa dengan Allah melibatkan manusia, hukuman berat. Tetapi etika dia tuan-tuan kena tahu. Sebab tu saya bila orang tanya pandangan saya berkenaan dengan wuduk, saya kata wuduk macam mana pun kena buat, kena yakin kepada wuduk. Tetapi kalau nak bincang pelaksanaan dia, ini ramai orang dia tidak memahami. Bila dia semangat sangat nak wuduk, bila kita bawa ayat, bentuk pelaksanaan itu mungkin perlu ditangguhkan dulu. Ini sebuah negara Malaysia, dia tak lagi dah. Dia tak lagi. Dia kata tak boleh. Ini macam menentang wuduk. Tidak faham itu. Saya buat contoh tuan-tuan, supaya tuan-tuan nampak. Bila nak buat ini, dia katalah negara kita Malaysia nak buat, dia melibatkan banyak. Lulus, katalah kita buat kes di Dun Kelantan. Lulus di Dun Kelantan sampai wakil yang belah yang biasanya tak suka nyanyi-nyanyi, belum tentu boleh buat. Wakil yang bercakap biasanya dia tak suka dengan wuduk, tiba-tiba dia bercakap itu, dia kata geng kami semua setuju, nangis-nangis lagi. Apakah dengan nangis-nangis itu dan yang lain kosong belaka, satu duduk tu 40 apa, 3 orang ke 42 orang, semua setuju, maka boleh buat? Tak boleh buat. Ini mana yang dikatakan prosedur, kena bawa parlimen pula. Tapi sebelum bawa parlimen, tuan-tuan tahu tak teknikal dia yang dibincang, doktor membincangkan macam mana nak buka tangan. Dia tak ada dalam benda ni baru dah buat, kena bincang. Antara perbincangan doktor, bila nak kat tangan, dia tak boleh nak kat begitu saja. Sebab pada pandangan doktor, kalau kat begitu saja, maka dia akan melumpuhkan tangan. Dia tak boleh pula. Ini mungkin ramai orang tak tahu. Sebab tu bila kita cerita tu,
Jangan kita cepat kata, oh ini ustaz ni dia tak setuju. Saya cakap dah, saya memang setuju daripada awal dulu. Tapi bila nak laksana tu kita tak boleh nak gopoh cepat sangat. Banyak benda yang kita kena ambil kira. Kan? Jadi perbincangan ini, kawan-kawan dia kata ini pelik nampak ni. Awak kena buka minda awak, bincang elok-elok. Bukan hukum Allah Ta'ala ni bila setuju dia buat terus. Dia ada banyak benda yang kita kena kira. Sebab tu di Tunisia, Algeria yang buat, Pakistan buat separuh jalan je. Bila buat separuh jalan tuan-tuan, orang konten terus. Tengok duduk. Negara Islam yang boleh katakan 100% umat Islam pun tak boleh buat. Ulama pun bersiapa-siapa. Malaysia tak ulama tak banyak. Algeria dengan Tunisia dengan apa Qurannya tak boleh buat juga. Buat separuh jalan saja. Jadi doktor tadi bila dia bincang kat tangan, dia kata kalau kat lagu tu dia akan lumpuh dia. Okey. Habis macam mana? Dia kata kena tarik tangan 4 hun. 4 hun. Baru okey. Okey, katakan kita nak buat. Kita kena mendapat kelulusan semacam satu kelulusan daripada MMA. MMA ke apa dia? Persatuan dia punya. Nak dapat benda tu pula kena pergi parlimen. Kan banyak cerita dia. Satu. Yang dua bincang lagi. Bila orang mencuri, katalah malam ni, kalau mencuri, nak bicara dia, katalah besok lah paling cepat. Hebat atau paling cepat. Tapi ini mencuri, nak bicara tuan-tuan, bukannya hari ini mencuri besok. Tapi kita buat andaian, katalah mana dalam masa seminggu nak bicara. Sebelum dibicarakan, kena letak dalam lokap. Habis lokap di mana? Polis dia kata kita jadi kalau nak letak dalam lokap polis, kena pindah undang-undang pula, peraturan polis pula. Baik, hak jenis seminggu boleh letak dalam lokap. Kalau jenis bunuh orang, kisos. Bunuh satu manusia, dapat tangkap. Saksi pun okey, cukup. Tapi nak bicara ni, nak jatuhkan hukuman bunuh ni, kalau civil law pun, makan masa kadang-kadang 2, 3, 4 tahun. 2, 3, 4 tahun tu nak letak mana dia? Nak tak penjara? Penjara dia kata tak boleh. Boleh, tapi kena pindah. Nak pindah kena pergi parlimen. Maknanya, apa pun kalau nak buat Islam ni, dia parlimen nombor 1. Kena bereskan kat situ. Kena bereskan kat situ. Itu dari situ. Lepas tu pula dibincang lagi. Bincang lagi. Ini yang cerita kat saya ni ada salah seorang daripada panel. Dia cerita kat saya. Dia kata benda ni tak keluar dia. Dia kira asal nak duduk. Dia kata tak boleh. Sepatut benda ni dikeluarkan cerita. Baru nampak maknanya kita ni nak buat sungguh. Jadi satu daripadanya lagi dia kata, bila nak buat dia kata tukang potong tangannya, kemudian tukang yang nak jatuhkan hukuman pancung ke apa benda ni, semuanya ini dia kata melibatkan pula, dia kata JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, melibatkan skim gaji pula. Jadi banyak benda yang kena buat. Itu antara dia punya teknikal dia punya ataupun prosedur dia. Dan lain-lain lagi yang nak mengesahkan. Okey. Dari sudut Islam pula, dari sudut Islam, saya dah sebut juga cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya nak cerita dari sudut ruh, hukuman pula. Ruh yang dikatakan hukum hudud ni bukan satu undang-undang untuk menghukum manusia. Itu kena faham. Dia adalah satu undang-undang untuk mendidik manusia. Okey, maksud dia apa dia? Kita tengok pada kes pernah berlaku zaman Nabi, orang curi bawa pada Nabi. Bila bawa pada Nabi sebelum dilaksanakan hudud, potong tangan, Nabi tanya kawan itu, wahai lelaki, betul ke tidak kau mencuri? Kau jawab tak betul. Tengok, tuan-tuan nampak tak dia punya roh dia? Nabi tanya, lepas tu Nabi suruh pula kau jawab tak betul. Kau kata awak apa saya tak mencuri. Tapi lelaki itu kata, ya Rasulullah, aku mencuri. Nabi tanya lagi, apa hati ni? Wahai lelaki, betul ke tidak kau mencuri? Kau tolong jawab tak betul. Sebab apa dia? Nabi nak kalau boleh tak nak hukum benda ni. Kita ni tuan-tuan macam gairah nak sangat hukum. Itu yang kita kena
pindah sikit minda kita, kena betulkan. Bila tanya soalan yang sama dan jawapan pun sama juga, dia kata, ya Rasulullah, aku mencuri. Nabi kata, tak apa, dan kau mengaku saksi buat aja. Buat. Satu kes. Kes yang kedua, bila dah confirm mencuri, time nak potong tangan, Nabi macam berubah muka dia, sedih dia. Kenapa Nabi sedih? Nabi kalau dia tak nak, itu saya nak bezakan supaya tuan-tuan nampak. Kita nampak macam nak sangat hukum orang supaya orang pakat mati belaka, pakat potong tangan belaka. Nabi punya roh dia, roh hukuman tadi bukannya nak menghukum, tapi nak mendidik. Sebab itu Nabi berubah muka dia sedih. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau tak gembira ke dalam melaksanakan hukum hudud ini? Dia kata, bukan, aku tidak gembira, aku sedih. Dia kata, kenapa orang yang hartanya dicuri itu tidak maafkan si pencuri? Tuan nampak? Nabi nak supaya orang yang punya harta yang dicuri tadi, maafkan dia ni, fa'fu anhum, maafkan, supaya pelaksanaan hudud ini tidak dapat dijalankan. Bila dah orang yang hartanya dicuri, dia maaf, tak apalah ya Rasulullah, saya maafkan. Lagipun dicuri pun 2-3 ribu, saya pun kadang-kadang 2-3 ribu macam buang gitu je, kan? Belanja, katalah maknanya belanja perempuan kau, contoh, tak apalah, dia maafkan, dapat pahala. Begitu juga kes yang lain, kes zina, confirm zina, orang mari mengaku, ya Rasulullah, aku zina. Nabi kata, balik dia dulu. Lepas tu ikut riwayat menyatakan bahawa betul ke Nabi bincang betul ke orang ni, tak tahu sihat atau balik mari pula, ya Rasulullah, aku berzina. Buktinya ada anak. Nabi kata, kalau gitu tak apa, balik dulu, biarlah ya anak. Dah ya anak, mari pula, ya Rasulullah, hukumkan aku. Dia kata, bagi menyusul, Nabi nak suruh fikir, awak ni betul ke tak? Takut awak ni ada masalah mental ke benda? Balik. Dah siap 2 tahun menyusul benda, mari Nabi pun buat. Jadi roh maknanya hukum hudud ini bukannya kita nak hukum gitu lah. Roh dia ialah maknanya nak didik. Pertama, kalau dah confirm terpaksa juga, tak ada kemaafan daripada orang ke benda, daripada orang lain. Macam kes yang saya cerita Abu Zar, yang 2-3 minggu lepas, bagaimana satu orang yang dia telah melakukan pembunuhan dapat ditangkap. Bila ditangkap, dia dijatuhkan hukuman bunuh. Bila dijatuhkan hukuman bunuh, maka hakim tanya kepada waris yang kena bunuh, macam mana nak maaf ke tak ni? Waris kata tak, tak akan maaf, okey, nak buat hukuman bunuh. Bila nak buat hukuman bunuh, lelaki itu minta izin daripada hakim, saya nak balik dulu rumah. Nak balik dulu rumah. Untuk apa? Dia tak cerita pula. Tak boleh. Tanya waris, boleh tak dia nak balik rumah ni? Dia minta. Waris kata tak boleh. Okey, nak dipancung, apa ni, nak dijatuhkan hukuman. Bila nak dijatuhkan hukuman, mari Abu Zar. Dia kata, hakim, saya ganti diri saya, benarkan lelaki itu pulang. Kalau dia tak mari pula, tak mari juga pada time yang tertentu, maka saya akan jadi ganti. Biarlah saya dipancung. Sahabat Nabi ni, Abu Zar ni, Al-Ghifari. Maka hakim pun lepaskan lelaki ni balik. Cukup time, dia katakan pukul 5 petang katakan, lelaki ni tak mari lagi, tak sampai. Maka disiapkan upacara untuk memancung ataupun membunuh Abu Zar, sebab dia jadi tebusan dan dia sanggup, tak ada paksaan. Tiba-tiba dekat nak buat tu, lelaki ni pun sampai, dan dia pun minta maaf kerana lambat. Dia kata sebab dia punya kuda ni masalah, dia lambat. Dia kata kereta mati pelak, ada satu pelak mati. Baik. Jadi dia pun cerita, dia kata, saya balik bukan apa, saya balik tu kerana saya ni pemegang amanah harta anak yatim. Jadi ada harta yang saya ada simpan itu, saya serahkan, dan amanah juga pula kepada orang lain untuk jaga harta anak yatim itu.
Jadi dah selesai masalah tu, jadi saya bagi dah, dan saya bersedia untuk jatuhkan hukuman pancung. Okey, nak pancung. Bila nak pancung, waris tadi pula yang asalnya tak maaf. Bila dengar lagu tu tuan-tuan, waris kata tu hakim, saya mewakili keluarga, maafkan lelaki tersebut. Tak dijatuhkan hukuman. Lepas tu jahat dia tu, dia Allah Ta'ala, Nabi nak macam tu. Islam nak jahat orang itu, bila dah tak dijatuhkan hukuman, biar dia cerita dengan Tuhan. Kok dia berzina ke, lepas tu maknanya dia terbebas, ataupun dia mencuri, dia dibebaskan oleh waris ke apa benda, itu dia cerita dengan Tuhan pula. Jadi tuan-tuan, kalau tengok kepada roh, kepada perundangan Islam, saya ingat tak kecoh sangat. Satu lagi apa dia? Curi. Ini yang kena ambil kira lah. Ini saya bentang benda ni sebab dah agak maknanya jadi satu isu yang besar. Maknanya setuju, macam mana pun setuju. Tapi tempoh pelaksanaan, dia punya orang panggil mengambil kira tempoh pelaksanaan, itu kena ambil kira. Mungkin 2-3 tahun lagi ke. Nak kopoh-kopoh ni tak boleh. Salah satu daripada benda yang kita kena ambil kira adalah kita kena memastikan negara kita ni, rakyat yang duduk dalam negara kita ni ialah berada pada taraf yang tidak miskin banyak sangat. Kalau ada miskin, orang panggil, kalau 100 orang tu ada 10 orang miskin, itu normal. Tapi kalau 100 orang, 50, 60 orang miskin, itu tak betul. Kerajaan kaya, minyak banyak. Kena pastikan tiada orang panggil orang-orang yang terlalu miskin sampai tak boleh nak makan. Jadi benda tu kena buat. Sebab tu Brunei dia berani buat. Aku dah bagi segala-galanya pada engkau, wahai rakyatku. Engkau nak pergi Mekah, kalau makan gaji, kalau engkau kakitan kerajaan, nak pergi Mekah apa tanggung? Kerajaan Brunei tanggung. Lepas tu rakyat mewah. Tuan-tuan pergilah. Saudi pun macam tu juga. Gaji Saudi di Saudi, SPM, standard SPM kita, gaji dia melebihi 3,000 starting dia. Awak buat juga mencuri, kerja mencuri, tak ada jalan, memang awak jahat. Satu, zina. Dimudahkan urusan perkahwinan. Nak start kahwin, nombor 1 mudah. Nombor 1 tu mudah. Ada satu orang perempuan di mai kedai restoran dia, borak-borak kena tu. Saya ada urusan dengan dia, nak upgrade kita punya tu jadi pelancar tu, mana dia yang konsultan buat. Jadi cerita borak, dia kata dia orang Kadazan, Islam Kadazan, Sabah. Baik. Tanya dia, dah nampak itu, saya kata dah kahwin ke belum? Dia kata belum, tapi akan kahwin lebih kurang 3 bulan lagi. Okey, cuba tuan-tuan tengok cerita dia. Cerita dia ni kita boleh tengok pada cerita kita di Malaysia Barat. Cerita kenapa ia lama kahwin? Kata Ustaz, kita orang Kadazan, kita terikat dengan satu adat. Kalau nak kahwin dengan orang perempuan Kadazan, lelaki itu kena menyediakan 2 ekor kerbau. 2 ekor kerbau Ustaz, lebih kurang 10,000 kalau kat sana. Sini dia tak tahu lah, 10,000. Satu, bila katalah tetap, maknanya dia macam dia tetap bulan 6 dia nak kahwin. Bila dah ada 2 ekor kerbau, okey, tetap lagi. Tiba-tiba dia kata, dalam tempoh katalah sekarang ni, tiba-tiba ada kematian berlaku pada keluarga saya, seminggu nak kahwin dia. Bila berlaku kematian, maka hendaklah ditangguhkan. Itu adat dia. Itu cuba Ustaz, dari sudut bayi, dari sudut apa ni, dari sudut kos pun Ustaz fikirlah, kerbau mas kahwin lain, hantaran lain pula. Ini dia. Jadi benda ni pun berlaku di Malaysia Barat. Lelaki nak kahwin, kalau tak ada 10,000 tu tak boleh kahwin. Habis hal ni kerajaan takkanlah tak boleh nak settle. Buatlah satu peraturan. Awak dah kaya sangat, kau pun benda bagi lipat kahwin Ustaz. Jangan dipaksa budak yang baru nak kahwin ni, mana kena ada 10,000, 20,000 semua sekali, kan? Baru boleh kahwin.
Bila nak nanti duit ada 20,000 tu lah antara tu. Keinginan sudah ada, habis belajar ada gaji, tapi duit dia tak cukup lagi 20 ataupun 30,000. Mungkin antara itu dia pergi dekat 5 tahun. Dalam masa 5 tahun tu lah mungkin berlaku perzinaan, seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini. Sebelum ini ada satu kejadian yang saya sebut pada tuan-tuan. Dia cerita pada direct satu orang perempuan. Dia telah melakukan perzinahan banyak kali dan dia tidur dengan satu orang lelaki. Saya kata kenapa tak kahwin? Lelaki itu pula memang duda. Kita bukan tak nak kahwin, dia kata dah nak kahwin, dia jumpa mak pula, dia kata dia suruh tunggu bulan 5 ni bulan berapa? 4. Hak ni yang cerita ni bulan 10. Ya. Saya cerita ni 10 hingga 5 maknanya 7 bulan. Jadi ingat aku dah. Jadi lelaki tu dia kata, lelaki tu tak ada duit, ada. Satu orang kaya. Tapi mak suruh tunggu bulan 5 suruh buat sekali haji. Itu dia. Ada gitu loh ada. Sebab dia itu janda. Ya. Jadi alang-alang kau dah janda, kita buat sekali haji, sekali agung. Sampai saya ajar kata kalau lagu tu gini lah, pergi belah siang kata. Terpaksa dah saya ajar, pergi belah siang. Daripada dah dia cerita dia buat benda ni tu, kalau dia tak cerita tu saya kata apalah, dah awak boleh sabar. Ayat je lagu tu lah. Tapi dah dia main tak elok, saya kata awak pergi, wajib pergi belah siang. Bahasanya lepas tu bulan 5 tu itu resmi. Jadi maknanya urusan perkahwinan kalau dipayahkan, tiba-tiba kita nak laksana wudhu, tak kena. Tak kena, berdosa. Ya, berdosa. Lepas tu nak kahwin nombor 2 pula, payah juga. Lagi payah. Nombor 3, 4. Tapi orang kata kalau dah lepas nombor 2 tu mudah pula. Dia kata lagu ni, nombor 2 ni jadi apa ni? Hantu. Dia kata jari hantu ni tinggi sikit, payah nak lepas. Bila lepas jari hantu tu dia kata mudah itu nak jadi kembar. Dia kata tak tahu. Jadi tuan-tuan, nak buat wuduk ni semangat boleh lah. Tapi silap buat dia akan memberi kesan buruk pada agama Islam. Ya. Silap. Kalau gopoh sangat kesan buruk. Dah kali orang kata tengok dan 2-3 bulan dia buat, betul tak jadi buat. Ya. Orang nampak unsur-unsur kezaliman. Sedangkan ruh hudud bukannya ada unsur kezaliman, langsung tak ada. Ruh hudud adalah unsur nak menjaga harta orang lain supaya jangan dicuri oleh orang lain. Dan juga unsur nak mendidik supaya orang lain jangan mencuri. Sebab tu ada faktor kau kena maafkan. Tak boleh, tak maaf, tak boleh buat. Dan kalau boleh maknanya jangan ngaku. Kalau dah buat maknanya jangan ngaku. Mungkin dengan tangan awak tadi yang ada tu kau boleh buat kerja dengan baik, betul kau tobat. Tapi kalau dah awak sendiri ngaku dan awak nak juga saksi pun buat, kita jalan. Jadi itu dia. Baik. Nombor 2, menunda-nunda taubat dan panjang angan-angan. Ini pun menipu diri sendiri. Dan ketiganya mengharap pahala di akhirat tanpa amal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.